Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam solusi syariah. 30 minit ekstra 30 minit menjadikan 1 jam insya-Allah kalau berkesempatan, dan ini adalah siri yang ke-19. InsyaAllah kita semakin hari semakin hampir dengan Hari Raya Aidilfitri dan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan pada malam ini kita akan membahaskan, kita akan membicarakan tentang isu faraid. Faraid ini adalah pembahagian berkaitan dengan harta pusaka Islam dan merupakan salah satu pembahagian yang mengikut hukum syarak. Jadi apa yang kita nak dengar tentang faraid pada malam ni, sekurang-kurangnya asas tentang faraid mudah ataupun boleh difahami. Jadi pada rakan-rakan, sahabat-sahabat di luar, saya mohon maaf, ribuan kemaafan kerana terdapat lagi permasalahan teknikal menyebabkan FB live kita pada malam ini sedikit lewat sehingga ke 15 minit, ke 20 minit. Alhamdulillah, mungkin di utara ini dalam keadaan cuaca mendung dan masih lagi hujan-hujan renyah. Dan bagi yang menonton, yang selalu menonton FB live Syazril Ibnu Musaffar ini, kalau boleh sahabat-sahabat, rakan-rakan like page Syazril Ibnu Musaffar supaya ilmu yang kita sebarkan, ilmu yang kita sampaikan sedikit ini dapat berkembang dan mungkin mendapat manfaat, dan sekedar ilmu yang kita terangkan ini menjadi asbab ataupun menjadi pahala dikongsi bersama. Dan saya teruskan untuk menjemput panel kita pada malam ini, iaitu Tuan Amir Muhammad Amir Ashraf bin Muttalib. Dia merupakan seorang ketua partner saya dan ketua cawangan di Syazril Khairi Mustafa Associate di Kuala Lumpur. Dan pada malam ini beliau akan membincangkan tajuk berkaitan dengan faraid, pengkhususan tentang ilmu faraid sahaja, berkaitan dengan hebah, wasiat itu yang kita akan adakan siri lain. Tapi pada malam ini adalah siri faraid sahaja. Kalau ada persoalan, kalau ada pertanyaan, kalau ada nak tanya, nak cerita ke apakah, boleh melalui laman laluan di komen itu. InsyaAllah kita akan cuba menjawab sebanyak yang mungkin dan kita akan raikan. Dan yang menonton, teruskan like page saya ini, share dan sebarkan ilmu ini free. InsyaAllah kita akan terus orang kata memberi dan dan satu lagi saya nak maklumkan, pandangan kami ini berdasarkan pengalaman kami sahaja, tidak mempengaruhi mana-mana program yang lain, tidak mempengaruhi ustaz-ustaz yang lain, dan ini berdasarkan apa pengetahuan dan apa yang telah kami bawa di dalam mahkamah syariah dan kita yang praktis sahaja. Dan tanpa membuang masa, saya terus kepada Tuan Amir. Tuan Amir, Alhamdulillah pada malam ini dapat juga kita ke udara. Jadi saya nak tanya soalan yang pertama. Kita duk cerita tentang faraid, hukum syarak, ilmu faraid, bila meninggal ada faraid ni. Jadi apa sebenarnya kepentingan mempelajari ilmu faraid ini? Boleh jelaskan? Silakan. Okey, silakan Tuan Amir. Dengar suara saya ke ataupun masih ada gangguan? Okey, silakan. Soalan pertama, apakah kepentingan mempelajari ilmu faraid? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ingatlah? Okay. Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Tuan Syazril Khairi Mustafa, itu bos partners daripada Syazril Khairi Mustafa and Associate. Dan alhamdulillah hari ini perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan faraid, iaitu ilmu yang amat penting dalam setiap peribadi kita sebagai seorang Muslim. Okey, berkaitan dengan soalan yang pertama,
iaitu apa kepentingan mempelajari ilmu faraid ni. Okey. Yang pertama iaitu mempelajari ilmu faraid ini adalah satu ilmu yang disebut dalam hadis, iaitu pelajarilah ilmu faraid ini dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku akan mati, ilmu ini juga akan mati dan akan berlaku kacau bilau, sehingga apabila dua orang bertelingkah kerana harta pusaka, mereka tidak akan dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan kes mereka. Ini terkandung di dalam riwayat Al-Hakim daripada Ibnu Mas'ud. Dan yang keduanya, hadis berkaitan dengan faraid ini juga pentingnya berkaitan dengan mempelajari ilmu faraid ialah pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia kerana ianya adalah separuh daripada ilmu dan akan dilupakan. Ia juga adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Sini dimaksudkan dalam hadis ini pentingnya ilmu faraid adalah ilmu yang akan diangkat. Ilmu yang pertama yang akan diangkat daripada kita ni. Kalau siapa yang betul-betul mempelajarinya, nampak macam pendek umur siapa yang belajar ilmu faraid ini. Tapi ilmu faraid ini adalah ilmu yang amat penting yang melibatkan bila kita mati dan ilmu itu baru dimanfaatkan. Inilah yang dikatakan apakah kepentingannya, dan ia juga terdapat di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran dan antara surah An-Nisa. Okey, dan yang itulah kepentingan mempelajari ilmu faraid ini. Kalau ikutkan ilmu faraid ini bermula selalunya yang bila seseorang tu kalau yang mempelajari ilmu faraid di alam universiti, okey, dia akan tahulah ilmu faraid ada yang dipelajari dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Melayu. Kedua-duanya penting dan ini adalah satu orang kata tanda aras untuk seseorang itu yang berilmu perlu ada dalam dirinya ilmu faraid. Bukan hanya untuk dirinya sahaja, tapi hanya untuk bukan untuk diri sahaja, tapi untuk juga kepada semua orang sekelilingnya. Terutama kami yang siapa yang bergelar seorang peguam syar'i, ia adalah satu perkara yang penting lah. Kerana bukan setakat kes-kes berkaitan dengan hal-hal keluarga sahaja yang dilibatkan peguam syar'i, tapi faraid, kes-kes faraid juga, peguam syar'i juga terlibat dalam proses untuk pembahagian harta pusaka tersebut. Okey, alhamdulillah kita dapat tahu tentang kepentingan mempelajari ilmu faraid. Jangan takut nak belajar ilmu faraid. Kadang-kadang kita kata orang yang akan meninggal dunia awal ini adalah orang yang mempelajari ilmu faraid. Ada pandangan-pandangan ilmu itu cepat lupa, diangkat daripada seorang itu dan dilupakan. Ataupun yang lebih jelas, kalau orang itu yang kuat dan syadid, mungkin dengan kematian dia, maknanya ilmu tu akan yang pertama sekali diangkat. Maklumlah ilmu kira-kira ni kebanyakan orang tak pandai pun ilmu hisab ni. Nak kira pecahan, nak kira bahagian, dia jadi perpuluhan. Itu yang kita paling biasanya lemah di peringkat sekolah. Jadi saya nak teruskan soalan, apa hukum pembahagian faraid ni dalam Islam? Kita nak tahu hukum pembahagian sebab dalam Al-Quran sebut faraid, dalam kata enactment pun ada tentang faraid, sehingga kita menzahirkan dalam dokumen kita sebagai satu perundangan syariah. Apa hukum? Silakan Tuan Amir. Okey, baik. Berkaitan dengan soalan kedua, iaitu apakah hukum pembahagian faraid dalam Islam ni. Okey, pembahagian faraid ni hukumnya kepada yang berhak, hukumnya adalah wajib. Pembahagian faraid ini kepada yang berhak, iaitu wajib kita membahagikan harta kepada waris yang berhak adalah wajib. Dan dihuraikan lagi, iaitu hukum faraid ini adalah satu fardu kifayah kepada umat Islam, iaitu yang dikhususkan kepada waris-waris untuk menyelesaikan sama ada hukum
sama hukumnya sama seperti menyembayangkan jenazah. Itu kira hukum dia adalah wajib dan ia adalah fardu kifayah bagi waris untuk menguruskannya. Okay, baik. Dan, Okey. Okay, dan sambungan lagi, okay. Kita kena bezakan, selalunya orang confuse di antara faraid dan ada yang nak buat hibah. Kayaknya ada yang macam contohlah, saya bagi satu pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Kiranya dia takut, sekiranya dia tahu kalau hukum faraid, kalau ada anak perempuan sahaja, harta tersebut akan dibahagikan atau akan dapat kepada waris yang lain yang bukan daripada ahli keluarga dia. Contohnya bapa saudara dia dan saudara seibu sebapa dia yang lain. Jadi ada yang berniat untuk dia tak nak faraidkan harta dia dan dia nak hibahkan harta tu dengan niat untuk tak mau bagi harta tersebut kepada si adik-beradik yang lain. Itu adalah satu ikut tok guru saya, dia kata itu adalah satu perkara yang berdosa kerana kita berniat untuk tidak melakukan faraid dan berniat untuk tidak bagi harta tersebut kepada ahli waris yang lain sedangkan mereka berhak. Tapi benda ni boleh dengan mengubah niat, sebab apa-apa perkara pun kita bermula dengan niat, kan? Jadi kita boleh hibahkan dengan niat hibah itu adalah untuk maslahat ahli keluarga tersebut. Dan lepas tu bolehlah harta sekiranya ada lebihan boleh difaraidkan. Okay, itu adalah antara hukum faraid dalam Islam. Agak jelas dari segi penerangan tentang faraid tersebut, dan kita kena ingat sekiranya kita mendasarkan sesuatu benda itu atau membuat sesuatu benda itu, menghebah sesuatu benda itu dengan niat yang seperti mana kata tadi, menghilangkan faraid tersebut. Dengan ada katanya, kita kata ada dua anak lelaki, seorang kita sayang, seorang kita tak sayang. Bila seorang kita sayang, seorang tak sayang, kemungkinan hebah itu apabila dicabar mungkin boleh dibatalkan. Itu peringkat kalaulah kita berlandaskan balik kepada hukum faraid. Dan faraid ini adalah fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, kita kena sama-sama belajar, kita kena sama-sama tahu macam mana pengiraan dan pembahagian. Sekiranya tidak ada orang ataupun tiada lagi ilmu ini telah diangkat, dia bukan setakat menjadi fardu kifayah, tetapi ia menjadi fardu ain ke atas seluruh umat Islam untuk mempelajari ilmu faraid ini. Jadi saya nak teruskan soalan seterusnya, soalan yang nombor 3. Nombor 3, seorang Muslim itu, ini kena dengar betul-betul dan sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton setia FB Live saya ini, kalau ada kawan-kawan minta like, minta page, dan kita akan membahaskan segala jenis undang-undang berkaitan dengan perundangan syariah di Malaysia, insyaAllah. Jadi jika seorang Muslim itu meninggal dunia, apakah yang perlu dilakukan atau perlu diuruskan oleh ahli waris? Silakan. Okey, baik. Kaitan dengan soalan ketiga, iaitu jika seorang Muslim itu meninggal dunia, apa yang perlu diuruskan oleh ahli waris si mati ni? Okey, antara yang wajib yang patut diuruskan oleh pihak waris adalah yang pertama adalah selesaikan urusan jenazah, iaitu mandi, kafan, solat dan kebumi dahulu. Itu yang pertamalah. Yang kedua adalah menyelesaikan segala itu, membayar hutang si mati. Itu kalau kita tengok macam sebelum jenazah dibawa ke kubur, ada nanti Tok Imam akan tanya ada siapa-siapa yang berhutang dengan si mati, nanti bagi tahu kepada waris, waris akan selesaikan. Okay, yang ketiga adalah menunaikan wasiat. Ataupun ada yang hibah, selesaikan dahulu. Dan yang keempat adalah, ini adalah perkara baru yang terdapat di Malaysia, ya. Itu selesaikan harta sepencarian dahulu sekiranya melibatkan kematian. Dan yang keempat adalah bahagikan harta, yang kelima adalah bahagikan harta-harta tersebut. Kena selesaikan semua yang di atas, iaitu last sekali baru kita habiskan harta tersebut dengan pembahagian faraid. Okey, baik. Okey, jadi agak jelas
Bermaksud di situ sekiranya berlaku kematian sebelum pengkebumian, perlu menyegerakan untuk urusan faraid. Kadang-kadang kita kata, ni kubur ayah mak ni masih merah lagi, tak perlu, jangan duk bergaduh. Tak, itu yang lebih wajib sebenarnya. Sebelum pengkebumian, tu imam yang Tok Khatib di situ pun dah sebut dah. Ada tak wasiat, ada tak hutang, selesaikan sebelum beliau berangkat ke kubur. Pada ketika itu selesai. Jadi kalau sekiranya ahli waris pada ketika itu menyelesaikan, maknanya arwah akan pergi dengan keadaan yang begitu tenang dan selesai pada peringkat tersebut. Dan seterusnya saya nak tanya, kita duk cerita waris, ramai yang memang mengaku waris. Sebenarnya siapakah waris utama dan waris sisi dalam sistem faraid? Silakan. Okey, baik. Okey, waris ni ramai. Okey. Yang utamanya, waris utama dalam faraid ni ada 5 golongan. 5 tu ke 6, 6 golongan. Okey, waris utama yang pertama sekali adalah bapa lah. Okey, bapa adalah waris utama bagi sekiranya berlakunya kematian, dan waris utama bagi setiap untuk kita bahagikan faraid itu yang pertama adalah bapa. Okey, bahagian-bahagian dia nanti saya sebut. Okey, yang kedua adalah ibu, yang ketiga suami, yang keempat isteri, dan yang kelima anak lelaki, dan yang keenam anak perempuan. Okey, pembahagian dia kalau nak terang tu banyak, tapi saya boleh terang sikit-sikit biar secara umumnya biar semua tahu ini adalah waris utama, dan ada waris-waris sisi. Waris-waris sisi ni yang sisi kanan kiri kita lah, yang bukannya waris utama. Waris utama ni adalah waris fardu yang terdapat dalam ayat Al-Quran, yang Allah dah berfirman dah ada bahagian-bahagian dia. Tapi ada juga waris sisi yang Allah firmankan tapi dia dikenali sebagai waris sisi. Contohnya saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu sebapa, bapa saudara, datuk ke atas, dan nenek ke atas, dan sebelah kanan seperti sepupu, sebelah laki, dan yang itulah. Cuma okey, waris utama saya sebut sekali lagi. Okey, dan pembahagian dia sikitlah, saya cerita sikitlah. Okey, bapa dia ada 3 pembahagian dia, iaitu 1/6, 1/6 asabah dan asabah. Itu bahagian utama dia. Okey. Ibu pula dia akan dapat 1/3, 1/6, 1/3 baki. Okey, cuma saya cerita balik sebab apa dapat 1/6 untuk bapa. Okey, bapa dia dapat 1/6 sebab dia ada keturunan si mati ni. Apa-apa kaitan dengan si mati, iaitu ada keturunan lelaki ke bawah ataupun perempuan ke bawah. Kalau dia dapat 1/6 asabah ataupun 1/6 plus baki, dia adalah si mati ni ada keturunan perempuan sahaja ke bawah. Dan kadang kalau bapa ni mendapat asabah keseluruhan baki, sekiranya si mati ni tak ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Okey. Untuk ibu juga sama juga, cuma ibu dia ada 3 juga. Dia ada 1/3, dia ada 1/6 dan ada 1/3 baki. Okey, 1/3 ni sekiranya dia ada si mati ni tak ada keturunan lah, 2 adik-beradik si mati, 2 atau lebih ke atas. 1/6 ada adik-beradik si mati, 2 atau lebih, dan 1/3 baki ni dalam kes umariyatan. Ini kena belajar dalam lagi lah apa itu kes umariyatan apa semua. Dan yang ketiga adalah suami. Suami dia hanya ada dua bahagian saja, iaitu dia ada setengah, 1/2 dan 1/4. 1/2 sekiranya si mati ni tak ada anak, tak ada keturunan. 1/4 sekiranya si mati ni ada anak. Okey, yang keempat adalah isteri. Isteri ni dia ada 1/4 dan dia ada 1/8. 1/4 sekiranya si mati ni tak ada keturunan ke bawah, dan 1/8 ada keturunan. Dan untuk isteri, suami yang ada isteri lebih daripada 1, iaitu berpoligami, sekiranya suami itu meninggal dunia, isterinya contohlah ada 4 orang, jadi suami ni ada anak, kerana ada keturunan dia.
laki atau perempuan, isteri ni berkongsi 1/8, berkongsi 4. Okey. Dan yang seterusnya anak laki. Anak laki ni asabah lah. Asabah keseluruhannya. Dan anak perempuan ada 3 bahagian juga. Iaitu dia asabah bersama dengan anak laki. Yang kedua, dia dapat 2/3 sekiranya si mati ni meninggalkan anak perempuan 2 orang atau lebih sahaja. Dan yang ketiga adalah dia akan dapat setengah sekiranya dia tunggal. So itu je lah yang orang kata siapa waris fardu. Dan untuk waris sisi ni antara yang saya sebut tadi lah. Dia mengikutkan kalau dari segi bahasa Arab dia ada hawashi dan dia ada syakik. Okay, hawashi ni dari segi adik-beradik, seibu sebapa, seibu. Kalau syakik ni bapa saudara, anak kepada bapa saudara iaitu sepupu. Itulah. Itu sebuah sedikit secara ringkas. Iaitu siapa ahli waris fardu, waris utama dan waris sisi dalam sisi faraid ni. Okey, apa yang kita kena faham dan kita kena jelas, adik-beradik ini yang berkaitan dengan ada ikatan darah yang dikatakan tadi oleh Tuan Amir tadi. Dan perkara ini kita hanya jelaskan secara umum sahaja. Kalaulah betul-betul nak belajar benda ni, dia kena ambil kursus lebih kurang dalam seminggu, 2 minggu. Supaya kita dapat hadam ilmu ni, dapat tahu pembahagian pengiraan. Macam mana suami kalau tak ada anak boleh dapat 1/2. Macam mana dia ada anak dapat 1/4. Macam mana isteri apabila dia tidak ada anak, kalau sekiranya apa-apa meninggal dia akan mendapat 1/4 dan 1/8 bagaimana. Dan keadaan macam mana anak perempuan sahaja yang mempunyai anak perempuan sahaja mendapat 2/3 walaupun 2 orang atau lebih. Ini perlu dibincangkan, perlu pembelajaran. Cuma pada malam ini kita nak menjelaskan sistem Islam, sistem pengiraan Islam itu cukup cantik dan tersusun. Macam mana pengiraan sehingga berjaya dapat merungkaikan pembahagian ini kepada ahli-ahli waris yang cukup berhak. Dia beza dengan yang berkaitan yang bukan Islam. Sebab bukan Islam yang lain sikit. Dalam Islam ni dia berbeza terus daripada yang bukan Islam. Jadi seterusnya, kalaulah kita kata tentang asabah, yang dikatakan tadi asabah, contohnya waris lelaki ni, anak lelaki dia mempunyai asabah, bapa mempunyai asabah. Asabah ni, yang kita duk dengar asabah ni, asabah tu apa dia? Jelaskan sikit. Silakan. Okey, baik. Okey, asabah ni, okey, kalau siapa yang baru tahu, okey, asabah ni adalah baki. Okey, baki selepas pembahagian yang fardu tadi. Yang ada bahagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/8, 1/6 semua tu. Okey, baki lepas tu dikira asabah. Okey, asabah ni sebenarnya dia ada golongan-golongan asabah dia. Okey, bahagian lelaki ni dia ada 15, perempuan ada 10. Kalau nak terang tu satu-satu tu banyaklah. Kerana nanti kita kalau siapa nak kita boleh buat kelas apa semua, kita boleh pelajari senarai siapa ahli-ahli asabah. Okey, cuma asabah ni ada 3 jenis juga asabah. Okey, asabah ni atau baki ni, satu dia binafsih. Asabah ni dia dapat dengan diri dia sendiri. Contoh tu anak lelaki lah. Anak lelaki ataupun bapa. Dia dapat, dia tak ada siapa-siapa yang tolong dia. Memang kalau dia ada, dia boleh dapat asabah. Okey. Yang kedua ni asabah bil ghairi. Asabah bil ghairi ni macam contohlah, si mati dia meninggalkan anak lelaki dengan anak perempuan. Okey, jadi anak lelaki dengan anak perempuan ni depa dua orang ni dapat asabah. Asabah 2/1. Tu orang panggil tu 2/1. Tu apa? Dan yang ketiga iaitu asabah ma'al ghairi. Ma'al ghairi ni selalunya dalam kes di mana anak perempuan bersama dengan saudara perempuan. Dua-dua tu akan dapat asabah. Itu je lah. Sebuah sedikit berkenaan dengan asabah. Itu asabah ni penting kalau kita tahu, dia adalah baki. Okay? Ya, jadi biasanya pengiraan, kalaulah kita kata suami isteri ni apabila mati meninggalkan anak perempuan sahaja. Macam saya terangkan tadi, anak perempuan itu 2 orang, 3 orang atau lebih,
So dia mempunyai baki. Kita tengok keadaan baki ini adakah boleh dibawa kepada ahli waris lain ataupun baki itu dihabiskan kepada bapa sahaja sebab bapa itu masih ada. Ini penting kita mempelajari ilmu faraid secara asasnya dan insya-Allah kita sentiasa akan cuba berkongsi. Dan pada malam ini seperti mana yang saya katakan, hanya sekadar basic, hanya sekadar pengetahuan sebab ini melibatkan ilmu kira-kira, ilmu matematik yang orang yang tak apa nak suka. Ilmu hisab yang kita selalu dalam kelas ni, ilmu hisab ni lah yang paling kita tak mau nak belajar. Jadi soalan, kita nak raikan satu soalan, mungkin ini adalah penonton setia FB Live saya. Setiap malam Puan Ika, isteri Muhammad Farouk ini ada dan kita raikan. Jadi maaf, saya tak berapa faham maksud faraid. Jadi kita jangan sangka di luar sana semua faham faraid, semua faham hibah. Jadi apa yang kita nak bagi pada malam ini adalah asas. Jadi saya teruskan kepada Tuan Amir, jelaskan sedikit lagi bagi sekurang-kurangnya raikan Puan Ika, isteri Muhammad Farouk ini, iaitu maksud hibah ataupun faraid. Silakan. Okey, maksud hibah ya. Rasakan Ika, isteri Muhammad Farouk ni, okey, soal maaf saya masih tak berapa faham maksud faraid atau hibah. Okey, faraid ni adalah harta peninggalan si mati. Dia berlakunya sekiranya ada orang tu mati. Jadi harta dia tu nak ke mana? Kita dikatakan faraid, pembahagian harta pusaka. Hibah ni adalah pemberian kasih sayang. Yang kalau ikut dari segi hukumnya, hibah pemberian kasih sayang waktu semasa pemberi hibah ni hidup dan penerima hibah juga hidup. Maknanya waktu transaksi harta tersebut berlaku pada waktu ketika kedua-duanya hidup. Ini itulah beza di antara sedikit contoh di antara beza di antara faraid atau hibah ni. Ya. Okey, yang Cik Amir faham yang dia terangkan tadi secara jelas. Puan Ika kena faham masa peninggalan itu tidak ada hibah, tidak ada wasiat, tidak ada wakaf dan sebagainya. Tidak ada apa kata instrumen untuk pembahagian pusaka. Tidak ada ditinggalkan oleh waris sama ada wasiat dan sebagainya. Jadi jalan terakhir umat Islam macam mana nak membahagikan harta pusaka itu? Kita ada sistem pengiraan faraid. Itu dia yang pertama. Yang kedua, sebelum kematian, si mati masih ada. Dia hidup, harta tu harta dia. Dia nak menghebahkan, hebah tu hadiah. Dia nak menghadiahkan harta itu kepada sesiapa sahaja. Mungkin itu perancangan asal. Mungkin dia hanya ada anak perempuan. Mungkin dia tidak ada anak. Mungkin dia rasa nak kena bahagi sebelum kematian kepada anak-anak ni supaya tidak bergaduh. Ini mungkin itu dari segi hibah. Hibah itu berkuat kuasa semata-mata. Jadi bila dah bagi, dia berkuat kuasa serta-merta. Dia berbeza dengan wasiat. Wasiat berlaku ataupun dia sah ketika dia selepas kematian. Hibah itu berlaku on the spot. Maknanya kalau bagi, aku terima. Terima itu sah dari segi hukum syarak. Dia tidak ada satu hibah yang boleh katakan, ni hang ambil ni, nanti aku pakai. Tak boleh. Yang itu perlu diperjelaskan insya-Allah pada masa akan datang. Dan soalan seterusnya daripada Afiq Gali. Okey, Afiq Gali. Salam Tuan Amir, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Saya ada beberapa soalan. Ni mungkin anak murid Tuan Amir sebab dia selalu mengajar faraid. Dia selalu adakan kelas-kelas faraid pada peguam-peguam saya di Kuala Lumpur, peguam saya di Selangor. Setiap hari dia akan buat kelas untuk faraid ini. Jadi dia tanya, si mati menghebahkan hartanya pada ahli waris. Boleh tak hibah menggantikan faraid? Silakan. Okey, baik, terima kasih kepada Afiq Ali atas soalan tersebut, iaitu si mati menghibahkan hartanya pada ahli waris. Boleh tak hibah menggantikan faraid? Okey, macam dia ceritakan tadi pada awal itu, apakah kepentingan faraid tersebut ataupun apa yang dimaksudkan dengan faraid itu. Okey, kiranya si mati menghibahkan hartanya pada ahli waris. Maksudnya apa-apa harta yang si mati nak buat ni, sekiranya dia nak buat sebelum dia meninggal dunia, itu dipanggil hibah ataupun wasiat ataupun hadiah ataupun sedekah. Itu tak ada masalah. Kerana cuma nak spesifiknya, hibah ni adalah pemberian hadiah, pemberian kasih sayang kepada sesiapa yang tak kisah dia nak bagi kepada siapa pun sebelum dia meninggal dunia. Tapi berdasarkan soalan, boleh tak hibah menggantikan faraid? Okey. Macam saya cerita tadi balik,
sekiranya orang tu dia rasa macam dia ada anak perempuan 2 orang, 3 orang sahaja, tak ada anak lelaki, dan sekiranya dia meninggal dunia, automatik harta tersebut bukan hanya dapat kepada anak perempuan tapi dapat juga kepada adik-beradik dia. Adik-beradik si mati ni. Jadi dia tak nak harta tu jatuh kepada adik-beradik si mati ni. Jadi dia nak hibahkan. Tak ada masalah. Dia nak hibahkan harta tersebut. Tapi dengan niat bukan untuk menggantikan faraid. Bukan niat untuk menolak faraid. Sebab faraid adalah fardu. Hibah adalah harus. Kena ingat tu. Jadi bila kita hibah, okey, kita dengan niat untuk menjaga maslahat anak-anak, bukannya untuk menolak, untuk menidakkan hukum faraid tersebut. Sebab faraid itu fardu bagi Islam. Okey. Okey, saya rasa Tuan Afiq jadi mungkin jelas, tapi Tuan Afiq Ghazi kena ingat, walaupun hebah itu dibuat semasa hidup, dia mestilah berdasarkan rukun hebah yang tepat dan sebenar. Dan hebah itu mesti sempurna. Ada kes yang saya telah bawa di Mahkamah Rayuan Syariah di peringkat Al-Ustaz, di Al-Ustaz Kedah. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, ada satu ketika itu saya mewakili responden membantah satu hebah yang dibuat kepada pemohon. Atas alasan bantahan kita itu bahawa penulisan itu tidak sempurna. Penulisan itu hanya menulis tangan, menulis sahaja setakat tulis dan mengarahkan anak dia untuk membuat penyelesaian di pejabat tanah, dan tanah tu diberi kepada dia. Tetapi ahli waris ini bantah. Bila ahli waris ini bantah, atas dasar jumhur mesti kata hebah itu sempurna. Macam mana hebah itu sempurna? Hebah itu mesti kalau ada perintah mahkamah, mesti itu dianggap sempurna. Peringkat tertinggi adalah perintah mahkamah. Yang kedua, dia telah pindah milik dan menjadi milikan yang sempurna. Dan yang ketiga, kalau ada persetujuan bersama, ahli waris semua setuju. Tapi kalau ahli waris lain bantah, benda itu kemungkinan akan jadi batal perintah hebah tersebut, dan dia kembali kepada hukum asal balik, iaitu hukum fardu yang tadi yang kita berpegang balik kepada faraid. Jadi kalaulah hebah batal, wasiat batal, kita tak perlu takut. Faraid tetap ada. So saya teruskan soalan lain. Wallahualam, harapkan Afiq Ghazi faham soalan jawapan yang kami berikan tadi. Soalan seterusnya daripada Muhammad Izzuddin. Salam, saya nak tanya, jika perintah faraid telah dikeluarkan namun ada di kalangan ahli waris tidak mahu beri kerjasama dengan sembunyikan sijil faraid, apa langkah yang boleh dibuat supaya kelangsungan pembahagian tersebut masih boleh berjalan? Silakan. Okey, Izzuddin bertanya, jika perintah faraid telah dikeluarkan namun ada di kalangan ahli waris tidak mahu beri kerjasama dengan sembunyikan sijil faraid, apa langkah yang boleh dibuat supaya kelangsungan pembahagian tersebut masih boleh berjalan? Okey, sekiranya perintah faraid sudah dikeluarkan namun tiba-tiba ahli waris lain dapat tahu yang harta telah dibahagikan, dan bila dia dapat tahu harta tersebut telah dibahagikan, adakah dia boleh ambil balik apa harta tersebut? Okey, kena dari segi undang-undang kita boleh buat pembatalan perintah tersebut. Kena kita ada dari segi civil pun ada juga, iaitu dari segi penipuan. Cuma kita tengok dari segi harta tersebutlah. Kalau harta yang melibatkan bukan sahaja di mahkamah syariah, tapi mungkin harta tu akan ke pejabat pusaka kecil, ke mahkamah tinggi sivil. Jadi semua tu kita boleh saman pihak yang yang buat kena dikatakan menyembunyikan waris, itu membuat satu fraud, penipuan terhadap kata siasatan kes faraid ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk sekiranya mana-mana waris yang dapat tahu ada sembunyi waris, jadi boleh ambilkan undang-undang pada pihak tersebut. Okey, saya tambah sikit daripada soalan Izzuddin ni. Saya faham ada dua keadaan. Yang pertama, yang soalan Izzuddin tanya, mungkin kalau saya tak jelas tapi saya faham soalan Izzuddin ni. Yang pertama, dia kata perintah faraid dah dapat, perintah faraid itu disembunyikan disebabkan dengan disembunyikan dan ahli waris lain tidak mau beri kerjasama. Nah, ini tidak mau beri kerjasama.
langkah yang sebetulnya seperti mana Tuan Amir cakapkan tadi, biasanya teruskan prosiding ke pejabat pusaka ataupun mahkamah tinggi apabila perkara itu melebihi 2 juta dan bawah 2 juta itu di pejabat pusaka, dapatkan sebagai pentadbir. Kebiasaannya macam tu. Yang kedua, kemungkinan sekiranya ahli waris ni tak memberi kerjasama. Peringkat awal permohonan yang kita nak masukkan faraid ini, ahli waris ini tidak mahu memberi kerjasama. Bila tak memberi kerjasama, kita boleh buat carian di Jabatan Pendaftaran Negara. Melibatkan Jabatan Pendaftaran Negara untuk susul galur ahli waris. Kita cari carian di situ. Di situ akan ada nama dan susunan ahli waris beliau. Kalau kata dia ada suami, dia akan ada anak, dia ada ayah, semua dia akan ada satu sistem, dia dipanggil susul galur. Carian susul galur. Pastikan itu ada. Tetapi sekiranya tidak ada juga bukti, pihak-pihak ni kita ketahui dan kita tahu nama, mungkin kita boleh kemukakan satu waran tangkap dan sebagainya kepada mahkamah untuk pihak-pihak tersebut hadir ke mahkamah. Tetapi ada juga kita tak dapat jumpa ahli waris, tapi kita tahu dia wujud. Kita letakkan itu sebagai satu orang, nama sekian-sekian, tidak ada nama IC, dan bahagian dia kebiasaannya faraid, mahkamah akan memudahkan urusan juga. Faraid itu diletakkan bahagian kepada Baitul Mal. Pasal apa letak kepada Baitul Mal? Tidak kepada ahli waris yang sedia ada. Sekira-kiranya kalaulah kemudian ahli waris ini datang kepada mahkamah mengatakan mahkamah telah menipu ataupun ahli waris ini telah menipu, mahkamah telah menunjukkan bukti, telah mencari kesan ahli waris ini tidak dapat dan kesannya mahkamah letakkan pada Baitul Mal. Macam mana nak tuntut? Kena saman Baitul Mal balik. Ahli waris yang terlibat itu kena batalkan faraid tersebut yang mengesahkan kata dia adalah ahli waris sebenar dan Baitul Mal ini sebagai pemegang harta tersebut. Sekiranya bukti tersebut benar dan itu adalah ahli waris yang sebenar, Baitul Mal akan menyerahkan kembali harta tersebut kepada pemilik waris yang tersebut. Itu dari segi sistem faraid dan teknikal undang-undang, macam mana kita nak exploit, macam mana kita nak masuk, nak synchronize untuk menyelesaikan kes sedemikian, sebab benda ni dia begitu rigid dan dia kena ada technical sikit, insyaAllah. Wallahu alam. Jadi kita teruskan soalan. Ada lagi soalan daripada Afiq Gali. Soalan lain, harta sebuah kereta nama dalam geran A, tapi kereta selalu digunakan oleh B yang merupakan adik A. Bila B meninggal dunia, adakah harta itu perlu difaraikan atau perlu diserahkan semula kepada B? Salah ni, serahkan kepada A. Kereta dalam geran nama A, tetapi kereta ni selalu digunakan oleh B yang merupakan adik A. Bila B meninggal dunia, harta tersebut perlu difaraikan atau perlu diserahkan semula pada A. Kereta tu A punya, B pakai, B meninggal, adakah kereta tu perlu diserahkan kepada A? Seperti mana soalan ni? Kalau mungkin silakan Tuan Amir, kau faham soalan? Kereta atas nama A tapi yang digunakan B. Okey, yeah. B meninggal dunia. Harta itu perlu difaraikan atau perlu diserahkan kepada A lah sebenarnya. Okey, kalau ikutkan harta tu adalah harta hak milik A. Jadi yang meninggal adalah B. Jadi tetap A masih hidup. Jadi harta tu tetap milik A lah, bukan milik B. Ya. Sebab saya tambah sikit, sebab fakta yang tidak perlu dibuktikan, geran tersebut adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan milikan siapa sehingga B membuktikan bahawa dia adalah mempunyai bayaran, dia ada perjanjian daripada beli untuk A. Sekiranya perkara-perkara itu tidak dibuktikan, maka A pemilik sebenar kereta tersebut. Itu dari segi, mungkin saya baca dari tafsiran saya lah, dari segi amalan saya yang selalu saya buat, insyaAllah. Jadi wallahualam, kita tanya lagi soalan. Ada soalan, kita teruskan soalan. Okey. Setelah 20 tahun daripada Muhammad Haris, setelah 20 tahun harta si mati seperti aset harta tidak alih, contoh rumah, telah sempurna pindah milik dan sempurna daftar milik di pejabat tanah kepada salah seorang penerima hibah si mati tanpa sebarang pengetahuan ahli waris. Soalan, adakah masih ada peluang ahli waris mencabar status pemilikan tersebut walau telah sempurna pendaftaran daftar milikan tersebut? Sekiranya penerima hibah tersebut telah sempurna transfer rumah itu kepada orang tiga, ada harapan tak membuat cabaran untuk undang-undang? Silakan. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikut ada segi pengetahuan saya, kalau berkenaan dengan pindah milik yang sempurna, sebenarnya walaupun sebab hibah ni tak perlu
Sepatutnya ahli waris tahulah. Tapi sekiranya dalam kes ini ahli waris tak tahu, tak ada sebarang pengetahuan berkenaan dengan hibah yang dibuat oleh si mati tersebut. Dan hibah tersebut sempurna telah ditukar milik kepada penerima hibah yang baru. Penerima hibah. Jadi ahli dari segi undang-undang sah. Kerana harta tu sudah menjadi milik penerima hibah. Jadi tak ada peluang lagi dah bagi saya untuk pihak ahli waris untuk menuntut harta tersebut lagi. Okey, saya cuba tambah sikit lagi terma undang-undang kebiasaan dari segi kes hibah ini. Yang pertama, kalau hibah itu semasa ibu, bapa ataupun anak itu masih hidup, itu yang dikatakan jumhur ulama apabila hibah itu mesti sempurna. Sempurna itu jelas pindah miliknya kepada penerima. Pemberi, penerima barang yang diberi dengan lafaz ijab dan qabul, tiada bantahan, tiada pertikaian. Walaupun selepas kematian pihak pemberi penerima, benda itu adalah sah dan sabit mengikut hukum syarak berdasarkan kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah. Berbeza sekiranya pemberian itu diberi dan tergantung tapi diketahui oleh ahli waris. Cuma seorang saja ahli waris tak tahu dan dia tak setuju. Benda tersebut dianggap tidak sempurna. Kebanyakan mahkamah apabila kes-kes yang kita bawa, ada contoh kes yang saya cuba test. Saya ni jenis cuba test kes. Ada 9 ahli waris. Seorang ni memang tahu semua kata bagi kepada abang yang sulung. Seorang orang yang tengah kepada adik-beradik ni tak setuju. Kita punya lawan, kita nak test kes ni boleh tak boleh. Keputusan mahkamah menolak kes tu dan kes itu dijadikan faraid disebabkan perintah mahkamah belum ada. Hanya satu surat karangan melalui diary sahaja tidak mencerminkan itu adalah sempurna. Sempurna bermaksud pemberian diterima dan diusahakan dan dijalankan amanah. Kecualilah ada kes apabila satu pemberian semasa hidup diubah matanya seperti mana zahirnya. Iaitu contohnya rumah orang dulu, dia bagi tanah, dia pergi buat rumah sini, dia pergi buat rumah sana. Bila dia pergi buat rumah sana, membentuk kata dia dah terima hibah tu peringkat hidup. Jadi kalaulah ada keputusan mahkamah membenarkan hibah tersebut berdasarkan perubahan matan dan penerimaan daripada penerima hibah. Isu hibah ini pun sebenarnya perlu banyak dibincangkan sebab pada hari ini yang kita tahu ada hibah insurans. Ada hibah insurans kita bayar RM50, sedangkan hibah ini kalau dari segi sistem dia kena hibah dan dia kena terima. Tapi hibah ini kita bagi RM50 tiap-tiap bulan, bila mati baru terima. Jadi ini telah diiktiraf di bawah akta insurans dan sebagainya. Mungkin penasihat syariahnya telah berpandangan semikian. Itu adalah pakar kewangan Islam dan kita perlu ada khusus untuk perbincangan tersebut. Dan isu ini panjang, dia kena jaga hati pihak-pihak dan insyaAllah kita cuba teraskan ataupun sebutkan berdasarkan undang-undang insyaAllah. Dan soalan seterusnya, saya nak tanya kepada Tuan Amir, apakah jenis harta sebenarnya yang boleh difaraidkan dan tak boleh difaraidkan? Ini kadang-kadang orang janggal, semua nak kira faraid. Tapi ada harta yang boleh, ada harta yang tak boleh. Jelaskan, apakah harta yang boleh dan apakah harta yang tidak boleh difaraidkan? Silakan. Okey, baik. Yang pertama, berkaitan dengan soalan tersebut, harta yang difaraidkan dan harta yang tak boleh difaraidkan. Harta yang boleh difaraidkan, yang pertama adalah semua jenis harta yang halal yang diperoleh dari dijual beli, contoh hibah, dia terima daripada hibah, dia terima wasiat, dia terima pusaka, dia terima hadiah, sedekah dan seumpama dengannya. Kerana harta tersebut yang penting halal, ia telah adalah harta yang boleh difaraidkan. Yang kedua adalah semua yang kedua adalah sewa yang masih belum dijelaskan kepada si mati. Itu ada orang lain kan si mati menyewa rumah ke ataupun menyewa barang ke apa-apa, bayaran tu belum dijelaskan oleh penyewa. Jadi selepas penyewa tu bayar semula kepada selepas matinya si mati, itu duit tersebut boleh perlu difaraidkan. Yang ketiga adalah hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematiannya. Kerana selepas matinya si mati ni ada orang membayar hutang kat dia. Jadi hutang tersebut perlu difaraidkan. Yang keempat adalah dividen ataupun faedah yang terbit daripada harta si mati tersebut. Yang kelima adalah wang di KWSP, iaitu
wang di tabung haji. Okey, lepas tu yang terakhir adalah selalunya barang yang terbit selepas kematiannya dari usaha semasa hayatnya. Contoh, ini adalah contoh dari kitab lah. Kayaknya contohlah si mati ni masa waktu hidup dia, dia tanam bubu dia apa letak bubu dalam parit ke apa semua, ikan masuk ke dalam bubu tersebut. Waktu ikan masuk tu lepas matinya si mati. Jadi ikan tersebut atau harta tersebut perlu difaraikan. Itu adalah antara harta-harta yang boleh difaraikan lah. Okay, yang kedua adalah harta yang tidak boleh difaraikan. Okey, harta yang tidak boleh difaraikan adalah harta yang telah dihibahkan, harta yang telah dijual yang bukan hak milik si mati. Yang kedua adalah khairat kematian. Yang ketiga adalah pemberian semasa ziarah kematian tu. Kalau apa-apa amalan orang Melayu ni, bila si mati ni ada letak balang apa semua tu, duit yang diletak dalam tu itu bukan difaraidkan. Okey, yang keempat adalah pencen terbitan. Okey, yang kelima adalah wang perkeso ataupun sokso. Dan antara yang lainnya adalah harta pinjaman atau imbuhan, pampasan atau pesagu hati kepada si mati. Ini adalah harta-harta jenis harta yang tak boleh difaraikan. Okey, ada satu soalan kita cuba raikan juga daripada Muhammad Nasrul. Muhammad Nasrul ni sahabat sekolah saya dulu. Dia tanya, Assalamualaikum, soalan saya, bolehkah ibu mengagihkan harta arwah bapa mengikut sama rata tanpa persetujuan anak lelaki? Silakan. Okey, baik. Sama rata ni adalah satu selalunya lah orang Melayu kadang dia nak ambil hati apa semua, biar semua sama rata dapat harta. Tapi kalau ikut dalam persoalan ni, tanpa persetujuan anak lelaki. Anak lelaki adalah waris utama dalam pembahagian faraid, pembahagian si mati harta. Jadi sekiranya nak bagi sama rata tapi tanpa persetujuan anak lelaki, tak boleh lah. Sama rata perlu kepada persetujuan semua ahli waris. Dan biasanya Tuan Nasrul, saya cuba biasanya saya nasihatkan macam ni. Kalau dah kita ada keluarga, ada ibu ataupun ada keluarga 3-4 orang, yang lain semua setuju untuk bagi sama rata, yang kita seorang yang tak setuju. Yang setuju bagi sama rata itu bagilah di kalangan mereka. Yang tak setuju itu kekal bahagian dia, sebab itu menjadi hak dia. Kita tak boleh nak paksa dia untuk bagi sama rata, sebab apabila perbicaraan di pejabat pusaka nanti dia akan tanya, adakah nak bagi secara mufakat? Sebab walaupun faraid ini, faraid adalah menentu pewarisan, siapa ahli waris, menentu ahli waris itu siapa. Jadi bila kita dapat tahu ahli waris itu siapa dan yang berhak, pada peringkat itu adakah nak diberi secara mufakat? Yang kedua, adakah nak dibuat secara penolakan kepada sesiapa? Contohnya ahli waris itu dia terima bahagian harta tersebut tapi dia tak mau, dia nak buat penolakan, nak tolak ke abang dia, nak tolak ke adik dia, itu dia terserah kepada dia. Dan yang ketiga, adakah nak mengekalkan faraid? Ini penting ketika mana selepas dapat perintah faraid dan tahu ahli warisnya, dan siapa yang berhak untuk bersuara ini adalah ahli waris yang terdapat dalam perintah faraid tersebut. Wallahu alam. Jadi kita teruskan soalan lagi daripada Hafizuddin Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi, tuan berdua. Contoh si mati ada meninggalkan si bidang tanah. Semua ahli waris bersetuju untuk memberikan keseluruhan tanah kepada salah seorang anak si mati. Adakah perkara ini dibenarkan tanpa melalui proses faraid terdahulu? Okey, silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan soalan Hafizuddin Wahid. Okey. Kalau melibatkan tanah, bidang tanah iaitu harta ta'alih ni, selalunya dari segi undang-undang di Malaysia, selepas dapat perintah faraid, kita akan bawa perkara tersebut kepada pusaka kecil sekiranya harta tersebut tidak melebihi 2 juta ke bawah. Jadi sekiranya pusaka kecil, selalunya dia akan siasat akan bertanya kepada semua ahli waris berkenaan dengan pembahagian harta si mati. Macam seperti Tuan Syazil sebut tadi, sekiranya di dalam siasatan, dalam perbicaraan pusaka, dia akan bertanyakan kepada ahli waris berkenaan adakah harta ini perlu dibagi secara mufakat
akan ataupun secara penolakan ataupun secara faraid. Sekiranya semua ahli waris bersetuju untuk dibahagikan harta tersebut secara muafakat. Jadi tidak masalah untuk kita, bukannya kita menolak faraid, tapi itu adalah pilihan untuk kita bagi harta tersebut secara muafakat. Okey, saya cuba tambah sikit dari segi pembahagian pusaka ini, Tuan Hafizuddin. Dari segi kes pusaka, kalaulah melibatkan untuk perbicaraan pejabat pusaka, pada peringkat awal biasanya satu peringkat kematian. Boleh terus daftar ke pejabat pusaka. Sebab di pejabat pusaka, dia punya pentadbir tanah, dia ada pakar faraid dia sebenarnya. Sebelum Mahkamah Syariah yang mengirakan faraid sebelum ini, di pejabat pusaka dia ada pakar faraid dia sendiri. Dia boleh mengira. Dan kebiasaan pada hari ini, apabila kita memfailkan di pejabat pusaka, satu peringkat kematian. Pada peringkat tersebut, dia terus untuk membuat keputusan tanpa merujuk kepada Mahkamah Syariah. Tapi kalaulah berlakunya peringkat ada 2 kematian, 3 kematian, 4 kematian dengan jumlah kadar harta tersebut yang dituntut, satu notis dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil untuk dirujuk kepada Mahkamah Syariah untuk mendapatkan perintah faraid. Itu sewajarnya. Bila dapatkan perintah faraid, apa jadi? Faraid tersebut perlu dibuat dan dibawa semula ke pejabat pusaka untuk dibicarakan. Masa tersebut, ahli waris ini sahaja yang layak bersuara untuk menolak ataupun tidak menolak, untuk menerima atau tidak menerima, untuk bagi faraid atau tidak faraid. Dia tidak boleh ada kuasa eksklusif kepada seorang mengarahkan semua untuk bagi. Dia perlu kuasa keseluruhan untuk buat penolakan. Kalaulah itu yang dipersetujui, ya kami bersetuju, sebab perbicaraan di pejabat pusaka di hadapan pentadbir tanah juga dicatatkan. Maknanya A setuju, B setuju, C setuju. Tiada lagi pertikaian sekiranya setelah pindah milik. Yang selalu jadi kepada kes-kes di mahkamah ini, di pejabat pusaka tidak puas hati. Bila keluar daripada pejabat pusaka, pergi jumpa somebody ataupun peguam, kata ada penipuan. Penipuan sebab apa? Macam mana harta saya bagi kepada dia? Tak tahu apa pun. Apa yang saya jelaskan, saya akan suruh orang yang selalu kata macam ni pilih carian rekod keterangan di pejabat pusaka. Di situ dicatatkan, sebab di pejabat pusaka melalui perbicaraan juga ada catatan rekod persetujuan ataupun tidak bersetuju. Ini yang selalu terjadi ketika mana klien-klien datang kepada saya untuk berbincang tentang penipuan harta pusaka di pejabat pusaka. So kita teruskan soalan lagi, wallahualam. Jadi Tengku Kush, Tengku Kush ada bertanya, ibu angkat saya meninggal masa saya tingkatan 3. Bagaimana dengan harta yang tak boleh difaraid? Jatuh kepada adik-beradiknya atau siapa yang tinggal bersamanya, iaitu saya sebelum meninggal? Silakan. Ibu angkat. Okey, baik. Dari itu Tengku Kush. Okey, soalan dia berkaitan dengan ibu angkat saya meninggal masa tingkatan 3. Bagaimana dengan harta yang tak boleh difaraid, jatuh kepada adik-beradiknya atau siapa yang tinggal bersama, iaitu saya sebelum meninggal. Okey, kalau harta dia yang boleh difaraidkan pada ahli warisnya lah. Cuma harta-harta contohlah seperti perpeso, apa semua tu perlunya kadang ada penama. Penama kepada contoh perkeso lah. Jadi selalunya pencarum kita dia akan letaklah siapa yang akan menerima sok-sok apa semua sekiranya dia meninggal. Dan orang itu adalah layak lah untuk mendapat pembahagian harta tersebut. Sebab harta tersebut tak boleh difaraidkan. Okey. Jadi saya cuba tambah sikit Tengku Kush. Dari segi penerangan Tuan Amir tadi menjelaskan bahawa ada waris yang dikatakan sebagai waris utama dan waris sisi yang dikatakan sebagai ashabu furud, iaitu adik-beradik dia. Kita jelas yang pertama kita itu adalah ibu angkat. Bila ibu angkat ini, apa kaedah pemberian dia kepada kita? Hanya ada 2. Satu iaitu wasiat, yang kedua adalah hibah. Kalau ada wasiat, wasiat perlu dibicarakan terlebih dahulu. Kalau ada hebah perlu dibicarakan terlebih dahulu. Sekiranya harta-harta ibu angkat ini dirujuk ke pejabat pusaka, timbul isu wasiat dan hebah.
pejabat pusaka menolak untuk dapatkan perintah hibah ataupun wasiat terlebih dahulu sebelum kembali dibicarakan di pejabat pusaka. Ini keadaan sebenarnya. Dan sekiranya ibu angkat kita ini ada setengah-setengah kes yang saya kendalikan, dia adalah mu'alaf. Dia tidak ada siapa. Dia tidak ada surat hitam putih dan sebagainya. Siapa pemilik harta sebenarnya? Pemilik harta sebenarnya adalah Baitul Mal. Itu yang sewajarnya ataupun keputusan mahkamah yang memberi. Jadi apa yang perlu buat pada Tunku Kush ini, kalau ada bukti, ada surat, ada dan sebagainya, boleh kemukakan sebagai satu panduan ini adalah harta si mati yang diberi. Kalau tidak ada, maknanya dia kembali asas kepada faraid semula. Wallahu alam. Jadi seterusnya soalan saya kepada Tuan Amir. InsyaAllah malam ni kita rasa seronok sikit sebab kita dah 10 malam terakhir. Kita berbicara panjang tentang pusaka ini berkaitan dengan bab-bab kematian, menghampiri kematian. Jadi badan berkuasa manakah yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia? Silakan. Okey. Okey, badan antara soalan tu, badan berkuasa mana yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia ni? Okey. Ada 4 badan yang berbidang kuasa di Malaysia. Yang pertama adalah Mahkamah Syariah. Okay, Mahkamah Syariah adalah hanya berbidang kuasa dari segi untuk pengeluaran sijil faraid, untuk penentuan siapa ahli waris yang layak untuk mendapat pembagian pusaka. Itu di Mahkamah Syariah. Untuk pembahagian harta tersebut, ada 3 badan berkuasa di Malaysia, iaitu yang pertama Pejabat Pusaka Kecil, yang kedua adalah Amanah Raya Berhad, dan yang ketiga adalah Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, dari segi bidang kuasanya saya cerita sikit lah. Kiranya dari segi contoh di Mahkamah Syariah dulu. Okey, Mahkamah Syariah ni sekiranya matinya si mati, dari segi prosedur dia, kiranya pihak-pihak waris boleh kemukakan permohonan faraid di Mahkamah Syariah dengan bawa dokumen-dokumen dari segi semua berkaitan dengan ahli waris, berkaitan dengan sijil mati, sijil nikah, berkaitan juga dengan harta-harta si mati, dan ada siasatan, dan Mahkamah Syariah akan keluarkan satu perintah. Perintah itu perintah faraid, bukan perintah pembahagian, perintah faraid saja. Dalam perintah faraid itu terdapat bahagian-bahagian siapa ahli waris yang layak dan bahagian-bahagian dia, bukan pembahagian. Pembahagian harta tersebut boleh dibuat di tiga agensi yang lain, iaitu Pejabat Pusaka Kecil, Amanah Raya Berhad dan Mahkamah Tinggi Sivil. Itu je. Seterusnya saya nak tanya sebab prosedur pembahagian harta pusaka Tuan Amir dah jelaskan. Ada satu soalan daripada kita lihat daripada Puan Aini Mariam kita raikan. Assalamualaikum, apa tindakan yang boleh dibuat atau diambil apabila sijil faraid telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, tiba-tiba ada waris lain memaklumkan pemohon tidak masukkan beberapa harta yang patut difaraidkan, yakni sembunyi harta. Soalan saya, boleh atau tidak pada masa pembicaraan di pusaka kecil lain memaklumkan berkenaan dengan harta yang tidak dimasukkan, atau perlu kembali kepada Mahkamah Syariah untuk buka kes lain? Silakan. Okey, baik. Soalan berkaitan daripada Puan Aimee Mariam. Okey, jelas kat sini, yang saya cerita balik tadi, mahkamah dalam sijil faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah tidak terdapat berkaitan dengan harta si mati. Harta ni diperlukan oleh Mahkamah Syariah untuk dari segi prosedur dia untuk meletakkan dari segi bidang kuasa saja, iaitu contoh kalau di negeri-negeri lain 100,000 nilaian harta tersebut, sekiranya 100,000 ke bawah mahkamah rendah, 100,000 ke atas mahkamah tinggi. Itu adalah satu prosedur yang perlu diletakkan apa harta yang perlu yang ada pada si mati. Dan setelah perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, tiada berkaitan dengan harta si mati, detail berkaitan dengan harta si mati dalam perintah faraid. Jadi kalau sebut untuk pembahagian perlu dimasukkan harta untuk dibahagikan harta tersebut. Tiada masalah untuk sekiranya tak ada dalam Mahkamah Syariah, iaitu harta tersebut boleh dimasukkan ke dalam pusaka kecil untuk dibahagikan. Sebab yang nak harta tu dibahagikan perlu mendapatkan satu surat kuasa daripada pejabat pusaka ataupun amanah raya atau Mahkamah Tinggi Sivil. Dan Mahkamah Syariah hanyalah mengeluarkan perintah faraid sahaja.
Okey, saya cuba tambah sikit dari segi soalan Puan Aimi lah. Dari segi untuk pengurusan faraid, ada negeri-negeri. Contohnya kita di utara Pulau Pinang. Pulau Pinang kalaulah nak menentukan macam mana Tuan Amir katakan tadi, dia nak menentukan bidang kuasa, sekiranya harta tersebut 100,000 ke atas hendaklah difailkan di mahkamah tinggi. Harta 100,000 ke bawah hendaklah difailkan di mahkamah rendah. 1 peringkat kematian, mahkamah rendah. 2 peringkat kematian ke atas, mahkamah tinggi. Itu di Pulau Pinang sebab setiap negeri adalah berbeza. Tapi dalam perintah faraid tidak dinyatakan jumlah harta. Berbeza dengan Kedah. Negeri Kedah menetapkan jumlah harta. Berapa jumlah harta dinyatakan dalam perintah faraid. Adakah itu memberi kesan kepada pejabat pusaka sekiranya harta disembunyikan? Dan sekiranya perbicaraan di pusaka itu masih berjalan, boleh memasukkan harta-harta tersebut kerana belum ada lagi perintah pembahagian. Tetapi sekiranya telah ada perintah pembahagian, telah didaftarkan, tiba-tiba timbul lagi harta kemudian. Contohnya ada sebiji rumah lagi, 3-4 tahun kemudian ada lagi masih tertinggal. Apa yang perlu buat pada peringkat tersebut, sekiranya berlaku perubahan ahli waris, contohnya ada kematian, hanya perlu untuk mengubah perintah faraid tersebut. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan, kekal dengan perintah faraid tersebut. Yang kedua, masukkan borang P, iaitu untuk ulang bicara semula di pejabat pusaka berkaitan dengan harta yang tertinggal berdasarkan perintah faraid tersebut. Dan perkara tersebut akan diangkat fail semula dan dibicarakan dan diberi keputusan dengan perintah pembahagian untuk didaftarkan. So, kes selesai dari segi pembahagian harta pusaka. Jadi soalan seterusnya daripada Haikal Revolutions. Salam Tuan, sekiranya pembahagian pusaka telah dibuat, tiba-tiba ada yang menuntut harta pencarian dari salah satu harta tersebut, bolehkah? Silakan. Okey, baik. Berdasarkan kepada soalan Tuan Haikal, okey, sekiranya pusaka telah dibuat, sekiranya pembahagian faraid telah dibuat, tiba-tiba ada salah satu ada kemungkinan suami ataupun isteri menuntut harta sepercarian daripada harta tersebut. Sekiranya harta tersebut belum dibahagikan, tidak ada masalah untuk pihak suami ataupun isteri tersebut, ada balu ataupun duda tersebut untuk menuntut harta sepercarian daripada harta tersebut. Tapi sekiranya harta tersebut sudah dibahagikan secara faraid, ada timbul sedikit masalah sekiranya untuk kita sebab harta tersebut sudah dipindah milik. Jadi ada berlaku kesukaran untuk pihak-pihak mana-mana yang nak tuntut harta tersebut sebagai harta sepercarian. Okey, saya cuba tambah sikit apa yang ditanya oleh Tuan Haikal. Saya seorang yang berpandangan sebaliknya dari segi harta sepercarian ini, sebab perbezaan di mahkamah pada hari ini, dulunya apabila kita memfailkan tuntutan harta sepercarian, faraid letak tepi dulu. So kita akan failkan tuntutan harta sepercarian terlebih dahulu sehingga keluar perintah harta sepercarian, baru terus dilaksanakan. Baki daripada harta sepercarian tersebut adalah faraid. Tetapi kebelakangan ini, sejak setahun 2 tahun ini, mahkamah-mahkamah syariah yang sekitar di Pulau Pinang ataupun di Kedah perlu masukkan perintah faraid terlebih dahulu. Walaupun kita nak failkan harta sepercarian, ini selalunya menimbulkan pertikaian. Tetapi alasan mahkamah bagi saya agak begitu tepat kerana perintah pewarisan ini menentukan siapa ahli waris. Daripada perintah pewarisan tersebut yang menentukan ahli waris menjadi pihak-pihak defendant dalam kes tuntutan harta sepercarian. Jadi apa kesan perintah faraid itu? Supaya tidak menggugurkan ahli waris yang perlu disaman ketika di mahkamah tinggi syariah untuk kes melibatkan harta sepercarian. Dan lebih mudah, sekiranya pembagian harta sepercarian telah diperolehi setengah bahagian lagi mestilah faraid. Jadi apa kata buat sekali? Selesaikan sekali dengan perintah faraid dengan harta sepercarian untuk meneruskan kes. Itu yang terkini. Faraid terlebih dahulu, baru buat tuntutan harta sepercarian. Begitu juga dengan hibah ataupun wasiat. Faraid terlebih dahulu, barulah hibah itu tahu siapa kepada ahli waris dan pihak-pihak tersebut akan dijadikan sebagai defendant pihak-pihak dalam kes tuntutan tersebut untuk pengesahan. Itu situasi keadaan undang-undang. Dan kita kena faham, undang-undang ini sentiasa berubah. Tahun depan lain, 10 tahun dulu lain, 5 tahun, dia beralih dengan perubahan, berlaku perubahan matan, berlaku perubahan kes, dan kes-kes yang datang ini kadang-kadang berbeza-beza dan mengikut tafsiran hakim itu sendiri. Jadi seterusnya, wallahualam, saya tanyakan soalan seterusnya,
kepada Tuan Amir, adakah boleh harta peninggalan si mati ni dibagi sama rata suka sama suka dalam kalangan ahli waris? Mereka dah dapat dah faraid, macam kita cerita tadi, penolakan dan sebagainya. Mereka dah dapat dah, tapi mereka setuju. Tadi kita kata ada setuju tak setuju, ini mereka setuju. Yang seperti mana dibagi sama rata suka sama suka dalam kalangan ahli waris. Silakan. Oh, dah hilang, terputus di talian. Jadi mungkin saya sambungkan sedikit, mungkin sementara Tuan Amir akan masuk semula ke talian, mungkin ada gangguan. Dari segi peninggalan harta ahli waris ini, macam mana nak dikira sama ada setuju ataupun tidak setuju? Kalaulah ahli waris itu setuju, benar, setuju itu mestilah melalui satu perintah faraid. Siapa yang dikatakan faraid ini? Faraid ini yang menentukan ahli waris, yang berhak, yang dizahirkan oleh mahkamah dan berhak bersuara sama ada untuk dia memilih, orang kata, penolakan atau persetujuan bersama. Sebentar, sebab saya Tuan Amir dah masuk di talian tapi masih lagi hilang. Itu yang dimaksudkan dengan suka sama suka. Walaupun orang kata perintah faraid ada, tapi dia pun suka sama suka. Ya, benar, perintah faraid menentukan ahli waris dan persetujuan bersama di antara pihak-pihak ini, dia boleh membuatkan satu sinkronis ataupun muafakat, dan persetujuan bersama ini adalah lebih baik kecuali tidak dipersetujui oleh mana-mana ahli waris berkaitan dengan pembahagian harta pusaka tersebut untuk dibagi sama rata ataupun tidak. Itu bergantung kepada penerima. Kalau dia contohnya anak lelaki, dia mendapat 2 bahagian. Yang selalu menjadi pertikaian apabila seorang anak lelaki itu mendapat 2 bahagian, seorang anak perempuan mendapat 1 bahagian. Jadi yang kebanyakan anak perempuan ni akan kata, apa kata kami bagi sekali? Dan anak lelaki ni kata, tak, itu bahagian aku. Bahagian aku tak boleh nak bagi sebab itu hak aku. Dan dia pun kemungkinan dia pun tak ada harta ataupun miskin, dia tetap dengan harta dia. Jadi kita tak boleh nak suruh dia bagi bahagian dia untuk pembahagian bersama di antara pihak-pihak. Dan seterusnya berkaitan dengan tuntutan berkaitan dengan harta pusaka ini sebenarnya luas dan begitu complicated sekiranya semasa hidup kita tidak melaksanakan berkaitan dengan hibah, wasiat, kita tidak melaksanakan tentang pengurusan harta pusaka yang sebenarnya, yang seperti mana Tuan Amir kata tadi, janganlah kita abaikan faraid dengan niat. Dengan niat kita nak kepada satu benda lain, kita mengabaikan faraid. Contohnya kita sayang kepada anak lain, kita tak sayang kepada anak yang seorang lagi, kita menghilangkan faraid. Itu jelas tidak dibenarkan. Tapi sekiranya akhir kalam, apabila sesuatu harta pusaka itu tidak ada hitam putihnya, tidak ada sumbernya, dia menjadi satu kepada hukum faraid. Contohnya pada hari ini ada satu kes yang drama setiap pukul 7 malam tu yang menceritakan tentang wasiat dan sebagainya, seperti mana yang saya jelaskan dalam slot semalam. Dia mengatakan bahawa sekiranya salah seorang ahli waris itu tidak bersetuju dengan wasiat tu Haji Ali tu, tidak setuju, apa jadi? Sebab dia mempunyai ahli waris. Ahli waris iaitu anak dia. Dia tidak akan turun kepada cucu-cucunya lagi sebab bahagian ahli waris dia kepada anak kandung dia. Sebab anak dia masih ada anak lagi dan bapa dia orang ni masih hidup. Jadi sekiranya waris ini tidak setuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh batal dari segi hukum Islam. Dan pastinya wasiat ini sebenarnya tidak ada persetujuan, tidak sah. Jarang kita menggunakan wasiat kecuali lah ahli waris semua bersetuju. Bila tanya ahli waris setuju, itu dianggap sebagai satu sah. Dan kita jemput sekali lagi Tuan Amir ke talian dan terputus Tuan Amir. Okey Tuan Amir, saya nak tanya sikit lah soalan. Mungkin kita dah berjalan lebih kurang dalam 1 jam dan saya nak tanya soalan, mungkin soalan terakhir. Apakah isu-isu yang selalu dibangkitkan dalam pengurusan harta pusaka? Ini soalan buahlah apa sebenarnya ni sampai gaduh. Benda tu kan mudah tapi pasal apa susah? Silakan. Okey baik. Okey, soalan terakhir kita lah pada sesi solusi syariah kita hari ini. Okey, antara isu-isu yang dibangkitkan iaitu berkaitan dengan Baitul Mal. Okey, saya nak cerita bahawa dia adalah salah satu agensi yang dikatakan sebagai ahli asabah dalam 15 orang tersebut. Okey, sekiranya harta tersebut
dia akan kepada Baitul Mal sekiranya harta tersebut tak ada ahli waris yang berhak. Sekiranya selepas disiasat, tak ada seorang pun ahli waris yang berhak untuk dapat. Jadi Baitul Mal berhak untuk mendapat. Yang kedua, sekiranya ada baki daripada harta pusaka tersebut. Selepas pembahagian, ada bakinya. Bakinya adalah kepada Baitul Mal. Dan yang ketiga adalah harta yang tak dituntut ahli waris. Kerana harta sudah dibahagikan, harta belum dibahagikan, cuma ada pembahagian je, tapi waris tak ada yang tuntut. Jadi harta tersebut dibagikan kepada Baitul Mal untuk sebagai pemegang amanah ataupun memang menjadi hak milik Baitul Mal. Dan yang keempat adalah tak ada ahli waris langsung. Kalau si mati contoh, dia seorang yang mu'alaf, dia tak sempat nak buat wasiat, dia tak sempat nak buat hibah, dan harta tersebut banyak, walaupun sikit atau banyak, tak ada ahli waris, jadi terus kepada Baitul Mal. Okey, yang kedua selalunya isu, satu lagi saya cerita tentang Baitul Mal juga. Contohlah dalam kes sekiranya sebab ada persoalan yang dibangkitkan kepada saya, iaitu sekiranya ahli waris yang tinggal hanyalah adik-beradik perempuan ataupun anak perempuan. Jadi ada baki di situ dan perlu Baitul Mal untuk habiskan asabah tersebut. Tapi pihak waris ada tak di Mahkamah Syariah ataupun sistem di Malaysia yang mengatakan harta tersebut tidak diberikan kepada Baitul Mal, tapi diberikan kepada waris Zawil Arham. Ahli Zawil Arham ni adalah waris-waris yang susul galur dia tu daripada perempuan. Contohnya cucu kepada anak perempuan, tak kira cucu lelaki ataupun cucu perempuan, nenek kepada sebelah perempuan, kayaknya semua perempuan. Jadi sebenarnya setakat pengetahuan saya, tak ada mana-mana lagi hakim yang menyatakan yang ahli Zawil Arham ni mendapat harta tersebut. Harta tersebut perlu terus kepada Baitul Mal. Okey. Seterusnya isu lainnya tu contohnya tentang kematian serentak. Okey, kematian serentak ni selalunya dalam kes kemalangan lah. Kemalangan contohlah si anak bawa bapa dengan ibu sekali dan ketiga-tiga mati serentak dalam kemalangan tersebut. Jadi adakah si mati ni mewarisi sama-sama masing-masing. Jadi dari segi mengikutkan sekarang ni kita di Malaysia memang setiap laporan berkaitan kemalangan tu di sijil mati tu akan menyertakan masa kematian tersebut. Jadi siapa yang mati selepas dia berhak kepada harta mati sebelum lah. Itu isu dia. Yang kedua adalah bunuh dengan sengaja. Ini dalam contoh kes kematian jugalah. Kes kematian sekiranya kemalangan. Sekiranya pihak-pihak ada bawa kereta apa semua meninggal dunia dalam kemalangan. Nak ikutkan contohlah anak bawa kereta, bapa meninggal dunia. Dari segi mazhab Syafi'i, tak kiralah bunuh dengan sengaja, bunuh tanpa sengaja, ia dikira tidak mewarisi harta tersebut. Itu dari segi mazhab Syafi'i lah. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah dari segi penipuan ahli waris. Itu kita dah ceritakan tadi lah. Pihak-pihak ahli waris yang terasa tertipu dengan sekiranya perintah atau pembahagian telah dibuat, boleh buat cerita semula dan untuk batalkan perintah yang lama lah. Yang seterusnya, isu yang lain iaitu badal haji. Okey, contohlah si mati sebelum dia meninggal dunia, dia bernazar. Bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tak sempat dia bernazar. Nazar adalah salah satu perkara yang perlu diselesaikan sebelum difaraikan. Kiranya cuma nazar si mati ni, duit si mati boleh digunakan untuk badal haji tersebut. Okey, yang paling popular sekali isu yang terakhir yang selalu dibangkitkan adalah dari segi penama KWSP lah. Okey, dari segi penama KWSP memang diterangkan dari segi Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan 1973. Penama-penama KWSP ataupun wang simpanan pejabat pos, bank, insurans dan syarikat kerjasama adalah sebahagian orang-orang yang melaksanakan wasiat si mati atau wasi. Kerana penama adalah wasi, hanya pemegang amanah sahaja, bukannya pewaris ataupun bukannya menjadi harta tersebut hak kepada dia. Jadi
harta tersebut perlu dibahagikan kepada orang yang berhak mengikut faraid. Wallahu a'lam. Itu antara isu-isu yang berbanyak lah berkaitan dengan faraid ni. Banyak isu sebenarnya yang kalau kita bincangkan, dan yang mana yang bertanyakan soalan pada malam ini itu antara isu-isu yang perlu diketengahkan ataupun orang awam perlu tahu, dan ini menjadi satu puncak ilmu. Dan pada penonton yang melihat, sahabat-sahabat, kawan-kawan, terus like page Syazril Ibnu Mustafa Official, sebab mungkin kita akan teruskan sesi-sesi yang akan datang walaupun selepas raya, walaupun selepas PKP, dengan sembang solusi syariah, dengan sembang Malaysia Brunei, dengan sembang undang-undang dan pelbagai isu-isu berkaitan dengan undang-undang syariah dan undang-undang sivil. InsyaAllah kami akan cuba ketengahkan. Dan akhir kalam, Tuan Amir mungkin boleh gulung kita punya perbahasan kita pada malam ini dalam masa 30 saat ke 1 minit. Silakan. Okey, baik. Okay. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Syazril kerana bawa saya kepada solusi syariah ni berkaitan dengan isu faraid. Cuma saya nak terang balik kepada pihak-pihak orang awam di luar sana, ilmu faraid ini penting kepada kita sebagai satu ilmu, tak kira lah walaupun ia fardu kifayah, tapi sekiranya ilmu faraid ini adalah ilmu yang penting untuk kita tahu bahagian hak kita sekiranya salah seorang daripada ahli keluarga kita meninggal dunia. Dan suka saya ceritakan balik berkaitan dengan kes yang hibah dengan faraid ni. Ada yang selalu yang salah pihak-pihak yang mana yang suka yang menolak ilmu faraid ini, menolak kefarduan. Faraid ini adalah satu perkara yang berdosa lah sebenarnya. Walaupun hibah itu boleh dibuat, tapi perlu kepada niat yang betul. Sekiranya niat yang salah, ia berdosa kepada diri kita dan berdosa juga kepada orang lain. Jadi itu sajalah daripada pihak saya. Banyak pengetahuan saya lah. Sekiranya ada salah silap, saya mohon ampun lah. Dan kita pun tak lama lagi untuk nak beraya. Saya ucap siap-siap lah. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada Tuan Amir terima jemputan kita pada malam ini, sanggup berkongsi berkaitan dengan secara umum tentang faraid. Bukan nak kata secara detail, kalau detail kita kena ada kelas. Dan ini secara umum, dan pemahaman yang kita beri, sekiranya ada kesilapan, perbincangan ini adalah kesilapan, itu adalah pandangan peribadi kami sendiri. Pandangan peribadi saya sendiri, pandangan berdasarkan pengalaman saya mengendalikan kes saya sendiri, sebab setiap peguam adalah berbeza, setiap peguam mempunyai cara tersendiri, setiap hakim ada cara yang berbeza. Dan dari segi amalan saya di hadapan hakim yang begitu ramai saya pernah beramal, dan itu yang kita cuba sampaikan kepada masyarakat awam tentang istilah yang dikatakan faraid. Dan saya tegur sekali lagi, ataupun saya minta sekali lagi, minta share FB Live saya ini kepada sesiapa sahaja rakan kita, dan pada bulan puasa ini segala apa yang kita lakukan pada 10 malam terakhir ini mendapat pahala. Mungkin sekedar ilmu yang kita cuba sampaikan ini, yang dikatakan fardu kifayah ini, mungkin sampai kepada orang lain, mungkin sampai kepada sahabat-sahabat, dapat kita bersama-sama berkongsi pahala kita. Mudah-mudahan ini menjadikan pahala kita itu datang Subhanahu wa ta'ala, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam esok jam 10 malam dalam Solusi Syariah siri yang kedua. Besok adalah siri yang ke-20 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.